Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzatul Husna binti Kamaruzaman daripada kumpulan pertama yang akan menerangkan tentang konsep Undang-Undang Jenayah Islam. Di mana dalam pembentangan ini kami akan menerangkan apa itu konsep undang-undang dari aspek jinayat, jarimah dan ukubah. Kemudian kami akan menerangkan apa dia hikmah pensyariatan Undang-Undang Jenayah Islam secara umum dan secara khusus. Kemudian kami akan mengenalkan bentuk-bentuk hukuman dalam Islam seperti qisas, diat dan takzir. Kemudian setelah memahami apa itu konsep Undang-Undang Jenayah Islam, baru kita mengenal pasti apa itu kenapa Undang-Undang Jenayah Islam ini perlu diadakan. Menurut Kamus Dewan edisi yang kedua, undang-undang ialah susunan peraturan dan ketentuan yang dibuat oleh badan pemerintah sesebuah negara. Sesiapa yang melanggar akan dihukum. Jadinya peraturan ni dia berbeza dengan undang-undang. Peraturan ni biasa digunakan dalam skop yang kecil yang ditentukan oleh sekelompok kumpulan manusia yang kecil. Contohnya macam wujudnya ada peraturan kelas, peraturan dalam makmal dan sebagainya. Undang-undang pula dia perlu ditulis, dibahas dan dia memerlukan kuasa autoriti dan ditentukan oleh pihak parlimen. Contohnya macam undang-undang negara yang dia undang-undang ini dia melibatkan keperluan sejagat. Kemudian undang-undang menurut Islam pula, undang-undang ni wujudnya sebab adanya hukuman-hukuman yang dibuat berdasarkan Al-Quran dan hadis seperti hudud, qisas, diat, takzir dan lain-lain. Hudud, qisas, diat dan takzir ni dia sudah disebut dalam Al-Quran, dan itu sebenarnya adalah undang-undang hukuman-hukuman yang ada dalam undang-undang Islam. Jadi sebenarnya Islam adalah sebuah agama yang mempunyai aturan dan hukum-hukum yang bukan sahaja meliputi kepada penganutnya, tetapi ia meliputi seluruh alam yang ada di muka bumi ini. Maksudnya dia juga dia bukan sahaja melibatkan kepada orang Islam tu sendiri, tapi dia melibatkan kepada orang kafir, tumbuhan, haiwan dan sebagainya. Dan hukum-hukum yang tertulis di dalam Islam sangat sesuai diguna pakai dari zaman dulu, dari zaman Rasulullah lagi sampai sekarang. Okey, kita masuk pada pengertian jinayah dari sudut etimologis. Jinayah berasal daripada perkataan jana. Jana maksudnya berbuat dosa ataupun salah. Kalau jinayah pula perbuatan dosa ataupun perbuatan salah. Perkataan jana juga bererti memetik. Sebagai contoh, dikatakan dalam jana as-simar, yakni mengambil buah jika dia mengambil buah dari pohon. Orang yang berbuat jahat dikenali sebagai jani, dan orang yang dikenai perbuatan tersebut disebut sebagai mujna alaih. Kalau dari sudut terminologi pula, terdapat tiga pendapat. Terdapat tiga pendapat. Yang pertama, Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi menarifkan bahawa jinayah itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam dengan hukuman had ataupun takzir. Yang kedua, para fuqaha kata jinayah itu adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh agama atau syarak, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda atau lain-lainnya. Dan akhir sekali adalah Syed Sabiq. Syed Sabiq kata jinayah itu adalah setiap perbuatan yang dilarang, dan perbuatan yang dilarang itu menurut syarak adalah dilarang untuk melakukannya kerana terdapat bahaya mengenai agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda. Okey, kita teruskan lagi dengan pengertian jarimah. Jarimah bermaksud tiada pindaan, yang mana menurut bahasa, jarimah ni berasal daripada perkataan jaroma, kemudian ia menjadi bentuk masdar iaitu jaromatan, yang artinya adalah perbuatan dosa, perbuatan salah ataupun kejahatan. Pelakunya dinamakan sebagai jarimah, dan yang dikenali perbuatan itu adalah mujarram alaihi. Okey, menurut Imam Mawardi telah mengatakan bahawa segala larangan jarimah ni bermaksud segala larangan syarak, iaitu melakukan segala hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan, yang diancam dengan hukuman had dan takzir.
Okey, menurut Imam Mawardi ni, Imam Mawardi berkata bahawa jarimah ni merupakan orang yang melakukan segala larangan syarak. Kiranya dia meninggalkan perkara-perkara wajib dan melakukan kesalahan dengan melakukan perkara-perkara yang dilarang. Jadi apabila seseorang tu melakukan perkara-perkara yang dilarang, ia wajib untuk dihukum dan dia ancam dengan hukuman had ataupun takzir. Dan maksud jarimah ni dia serupa dengan jinayah, yang mana para fuqaha dia menggunakan kedua-dua perkataan ni dan menggunakan dan ia merupakan membawa makna yang sama. Okey, kita teruskan lagi dengan pengertian ukubah. Ukubah merupakan hukuman, yang mana lafaz ukubah ni berasal daripada perkataan afaba, yang sinonimnya adalah ja'ah wa khalfah bi ukubah, yang bermaksud mengiringinya dan datang di belakangnya. Menurut sarjana Islam, mereka telah menjelaskan bahawa ukubah ni bermaksud merupakan pembalasan, hukuman pembalasan yang setimpal dengan tujuan untuk mencegah manusia daripada melakukan perkara-perkara yang telah ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ini melakukan jinayah. Ukubah ini telah disyariatkan untuk mencegah manusia daripada melakukan sebarang jenayah. Sekiranya mereka telah melakukan jenayah, mereka tidak akan mengulanginya untuk kali kedua kerana mereka telah mendapat hukuman. Mereka telah mendapat ukubah ini. Hal ini telah dibuktikan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 194. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyahrul haramu bisyahril haram wal hurmatu qisas fama'tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, yang bermaksud bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 194. Dalam surah ni pun telah mengatakan bahawa hukuman qisas, hukuman ukubah ni, satu hukuman ni perlu dilaksanakan seiring dengan jenayah yang dilakukan oleh seseorang individu. Hikmah pensyariatan undang-undang jenayah Islam ni terbagi kepada 4. Yang pertama ialah hikmah pensyariatan dari hukum hudud, daripada hukuman qisas, hukuman ta'zir dan juga secara umum. Jadi kat sini yang pertama adalah kalau hukuman pensyariatan dari segi hukum hudud ni, yang beberapa maklumat yang saya dapat. Yang pertama, hukuman sebat bagi pezina yang belum berkahwin dengan 100 sebatan, yang mana mereka yang belum berkahwin ni dia mempunyai antibody T-folifosid yang kuat dan masih bertenaga. Jadi sekiranya seorang pezina itu dia menghadapi HIV selepas dia berzina, maka T-folifosid akan diserang oleh HIV AIDS yang menyebabkan kematian, dan juga sel sumsum tulang tu akan lumpuh dan menyebabkan fibrosis. Kan menyebabkan fibrosis. Jadi bila berlakunya perkara sedemikian, maka dia tidak akan dapat menghasilkan sel-sel T-folifosid yang baru. Bukan, maksud saya dia tak menghasilkan sel-sel T4 yang baru. Jadi macam mana, ada peluang ke yang orang yang belum berkahwin ni nak sembuh? Ada peluang, yang mana mereka perlu dihukum dengan 100 sebatan, macam itu 100 sebatan, yang mana Islam yang mensyariatkan 100 sebatan. Kenapa? Bila badan yang pezina menghidap HIV ni, bila dia dipukul banyak-banyak kali di antara bahagian
tengkuk dan di atas pinggang di bahagian belakang. Jadi kita pukul banyak kali, jadi dia boleh menghasilkan semula antibody limfosit tadi tu. Jadi dan dia boleh menghindar daripada penyakit AIDS, HIV. Disebabkan itu mereka perlu dihukum sebat. Itulah antara hikmahnya yang dapat daripada hukuman sebat. Seterusnya ialah hikmah pensyariatan daripada hukuman qisas. Okey, berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 179, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan maksudnya, dan di dalam qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Jadi hukuman qisas ini bukannya bertujuan untuk membalas dendam ataupun memuaskan perasaan dendam. Malah dia mempunyai tujuan yang lebih mulia dan lebih tinggi daripada itu, dan ianya untuk membela kehidupan dan untuk kepentingan hidup, membela kehidupan dan untuk kepentingan hidup. Malah qisas ini sendiri maksudnya hidup. Qisas tu pun maksudnya hidup. Jadi ia bertujuan untuk memberi kesedaran supaya manusia ni berfikir tentang hikmah undang-undang qisas ini, dan supaya menggerakkan dan merangsang hati mereka tu ke arah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kan kisah kan, dia memberi pengajaran kepada kita. Contohnya kisah membunuh. Orang yang membunuh mestilah dibalas dengan bunuh. Orang yang membunuh dibalas dengan bunuh. Macam itulah kan. Itu kisah memberi pengajaran kepada kita semua. Dan seterusnya adalah hikmah pensyariatan dari hukuman ta'zir. Islam dia melarang ta'zir yang bertujuan menyiksa dan membawa kerosakan kepada jiwa dan tubuh badan penjenayah tubuh badan penjenayah yang berzina tu. Tubuh badan penjenayah berzina ataupun melakukan jenayah lah. Jadi para fuqaha dia mentakrifkan ta'zir ni sebagai hukuman yang tidak ditentukan kadarnya oleh syarak, yang merupakan hak Allah dan hak manusia di setiap maksiat yang tidak dihukum dengan hukuman hudud ataupun kafarah. Okay, itu adalah ta'zir kan, ada hak Allah, hak manusia. Jadi antara hikmah yang dapat dilihat dari segi hukuman ta'zir ni adalah yang pertama, pencegahan jenayah ke arah kehormatan, keharmonian ummah. Okay, yang pertama, pencegahan jenayah ke arah tu kita menjaga keselamatan dan juga keharmonian masyarakat kita, itu antaranya. Dan yang kedua adalah balasan dan pengajaran kepada si pelaku, balasan untuk si pelaku tu, kena dera ke, kena hukum mati ke, kena bayar diat ke, macam tu. Dan yang ketiga adalah pemulihan ke arah melahirkan ihsan yang baik. Yang keempat, pemeliharaan dari segi akal, agama, keturunan, yang menjaga maqasid syariah lah. Okay. Yang poin yang keempatnya, yang terakhir, iaitu hikmah secara umum. Hikmah secara umum ini banyak. Okay, antaranya yang pertama, sebagai hikmah undang-undang jenayah Islam ni sebagai rahmatan lil alamin, kepada seluruh alam ni. Jadi prinsip utama dalam pengurusan hal ehwal Islam yang dilaksanakan dalam kerangka maqasid syariah, Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam yang membawa keamanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Dan Islam ni adalah bukannya menghukum semata-mata, tapi adalah untuk mendidik kita supaya menjadi hamba Allah yang lebih baik. Jadi antara contohnya kan yang dapat saya berikan kat sini, contohnya kan Islam ni mendidik tu, kita lihat pada hukuman mencuri mesti potong tangan kan. Okay, itu hukuman secara umumnya. Tapi kalau kita secara detailnya lagi, sebenarnya hukuman mencuri ni dilihat kepada apa, dilihat kadar dia, maksudnya dia mencuri tu apa,
kenapa dia mencuri, tak cukup duit ke, ataupun dia kekurang makanan. Jadi benda tu kalau dia tak cukup duit, kekurang makanan, kadar dia tu kurang daripada yang ditetapkan, maka kita tidak boleh menghukum si pencuri itu untuk memotong tangan. Tak boleh, kita kena kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan. Contohnya kalau dia mencuri barang kemas sebanyak-banyak, mencuri berulang-ulang kali, maka okey, itu perlu memberi hukuman kepada mereka. Jadi ianya bersesuaian dengan firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang bermaksud, kami tidak menguruskan engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat seluruh alam. Itu kata Nabi Muhammad ni adalah untuk menyampaikan rahmat kepada kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah undang-undang Islam ni datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah yang memiliki segala sifat dan kesempurnaan, mengetahui apa yang terbaik dan sesuai untuk kita dan untuk fitrah manusia. Jadi adakah dalil yang mengatakan Allah ni mengetahui segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit? Ada, berdasarkan surah Yunus ayat 3, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Shadaqallahul azim. Mana maksud dia, sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari dan dia bersemayam di atas arasy dan untuk menguruskan segala sesuatu. Jadi ada Allah yang menguruskan segala sesuatu apa yang ada di langit, di bumi, termasuklah dengan perbuatan-perbuatan kita. Itu adalah urusan Allah. Allah yang menggerakkan kita untuk melakukan perkara tersebut. Okay. Yang seterusnya adalah undang-undang jenayah Islam ni tidak berpisah daripada aspek akidah. Jadi Islam ni adalah, iaitu aspek akidah ni macam mana? Iaitu percaya dan beriman kepada perkara yang gaib, percaya kepada syurga neraka, malaikat, percaya kepada qada dan qadar. Itu antara perlu beriman kepada perkara yang gaib. Dan juga kita perlu beriman dengan kebenaran dan kehebatan undang-undang jenayah Islam adalah wajib. Demikian juga undang-undang Islam tidak memisahkan soal pembalasan di dunia dengan pembalasan di akhirat, unsur kepatuhan kepada Allah, konsep pembalasan di akhirat, serta konsep dosa dan pahala mendorong rakyat tu menjauhi jenayah. Ini kerana mereka bukan saja takut kepada hukuman di dunia, bahkan mereka pun lebih takut akan hukuman di akhirat yang lebih dahsyat dan lebih lama. Yang seterusnya adalah balasan ke atas kesalahan yang dilakukan dengan harapan tidak mengulanginya, di mana balasan tu diberikan, maka kita tak ulang benda tu lagi. Dan yang seterusnya menjadi teladan buat masyarakat. Jadi hukuman undang-undang jenayah Islam ni adalah teladan untuk kita semua. Dan seterusnya dia menyeru kepada undang-undang Islam ni, jenayah Islam ni dia menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, iaitu amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi konsep ini sebenarnya banyak membantu mengurangkan jenayah, yang mana kita mendorong untuk melakukan kebaikan. Sebenarnya jenayah Islam ni, undang-undang jenayah Islam ni dia mendorong untuk melakukan kebaikan, iaitu mengurangkan jenayah yang berlaku. Jadi Islam ni bukan sahaja mengarahkan untuk memerangi kejahatan, dan bahkan menyeru agar kebaikan tu disebarkan berleluasa. Jadi seterusnya undang-undang Islam memperuntukkan pelbagai bentuk hukuman yang mempunyai kesalahan yang mendalam. Contohnya kan, yang pertama, hukuman hudud. Terdapatnya hukuman rejam sampai mati, sebatan, hukuman mati, potong tangan, potong kaki, buang negeri dan sebagainya kan. Dan itu adalah untuk hukuman hudud. Dan hukuman kesalahan kisos pula, terdapatnya hukuman kisos, iaitu balasan yang sama dengan jenayah, iaitu nyawa dengan nyawa, mata dengan mata, telinga dengan telinga, dan hukuman diat. Diat ni ganti rugi dengan kadar yang
berbeza. Itu ganti rugi. Dia ni adalah ganti rugi sebabkan dia membunuh tu. Dan hukuman ta'zir pula amat luas dan boleh dikenakan mengikut maslahat, keperluan dan kebijaksanaan pemerintah dan badan perundangan serta kehakiman. Okey, seterusnya, Undang-Undang Jenayah Islam amat teliti dalam memberi hukuman dalam soal mensabitkan seseorang dengan hukuman jenayah. Contohnya, kes zina yang disabitkan dengan ikrar ataupun kesaksian oleh 4 lelaki yang melihat kejadian secara jelas, ibarat melihat timba masuk ke dalam perigi. Jika gagal membawa 4 saksi, orang yang membuat tuduhan itu pula akan didakwa melakukan qazaf. Itulah undang-undang yang diteliti dan tidaknya menghukum satu perkara tu terlampau mendesak ataupun mendadak, tapi dia teliti, dia kaji dulu, soal selidik dulu apa semua. Okay. Saya akan bincangkan tentang pengenalan kepada hukuman dalam Islam. Okey, undang-undang Islam ni dia membagikan jenayah kepada 3 pembahagian utama berasaskan kepada hukuman yang dikuatkuasakan, iaitu 1 hudud, yang kedua qisas dan yang ketiga ta'zir. Hudud ni dia hukuman yang telah ditetapkan kadar dia oleh syarak. Maksud dekat sini hukuman hudud ni dia telah ditetapkan dan dia haruslah dijalankan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan ia juga tidak boleh ditambah ataupun dikurangkan daripada ketentuan itu. Ianya juga bersifat kekal dan tidak boleh diubah sehinggalah ke hari akhirat nanti. Seterusnya qisas. Qisas ni je jenayah yang ditetapkan hukuman kesesaan dia secara balasan yang sama. Jenayah ini dia berkaitan dengan hak individu ataupun mangsa ataupun wali mangsa tersebut, iaitu jenayah bunuh dan juga mencederakan. Qisas ni dia memberi hak kepada mangsa ataupun waris mangsa memilih sama ada untuk meneruskan hukuman qisas terhadap penjenayah tersebut ataupun menggantikan qisas tersebut dengan diat ataupun pampasan ataupun memaafkan kesalahan penjenayah tersebut. Seterusnya ta'zir. Ta'zir ni dia hukuman yang tidak ditetapkan oleh syarak. Hukuman ni pula dia dijalankan berdasarkan pandangan pemerintah ataupun hakim tersebut. Kesalahan-kesalahan ta'zir ni dia boleh menimbulkan pencabulan terhadap hak-hak ketenteraman awam ataupun individu. Kesalahan-kesalahan ta'zir ni dia tidak mempunyai ketetapan nas terhadap hukuman terhadapnya. So ta'zir ni dia punya hukuman dia ditentukan oleh pemerintah ataupun hakim berdasarkan beberapa faktor. Seterusnya objektif Undang-Undang Jenayah Islam. Pertama iaitu mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni sebagai insan, iaitu makhluk Allah yang telah diciptakan dengan sebaik-baik kejadian serta dilengkapi dengan akal fikiran. Kita haruslah membina serta memakmurkan bumi Allah dan juga menegakkan keadilan, keamanan, kesejahteraan dan juga melakukan kebaikan di muka bumi. Tujuan penciptaan insan ini adalah untuk beribadat kepada Allah SWT serta mengerjakan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ianya ada dinyatakan dengan jelas dalam firman Allah SWT. Maksudnya dekat sini, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Okey, sebagai hamba Allah, setiap individu Muslim ni dia haruslah mentaati perintah Allah dan juga meninggalkan larangan. Jadi, ianya juga termasuklah dalam perintah Allah mengenai pelaksanaan Undang-Undang Jenayah Islam, di mana setiap individu Muslim juga haruslah wajib melaksanakan pemerintahan tersebut. Yang seterusnya, yang kedua, menjaga maqasid syariah. Islam ni dia menganggap bahawa perbuatan jenayah adalah kesalahan yang mesti dihukum kerana ianya telah melanggar hak Allah SWT dan juga hak manusia ataupun hak kedua-duanya sekali. Terdapat 5 maqasid syariah yang perlu dijaga oleh seorang Muslim, iaitu agama, nyawa, akal, harta dan juga keturunan. Islam ni dia amat mandang tinggi terhadap maqasid syariah. Jadi, sebarang pencabulan terhadap 5 perkara tersebut adalah satu jenayah dan haruslah dihukum.
Contohnya di sini, bagi menjaga agama, terdapat undang-undang pencegahan murtad. Menjaga agama iaitu menjaga akidah umat Islam supaya tidak terpesong dan tidak menjadi murtad. Orang yang murtad tu haruslah disuruh untuk bertaubat terlebih dahulu. Namun sekiranya dia enggan bertaubat, maka hukuman bunuh akan dikenakan ke atas mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesiapa yang menukar agamanya iaitu murtad, maka bunuhlah dia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Seterusnya, yang ketiga, mencegah jenayah dan melindungi masyarakat. Sesuatu hukuman ni dibuat untuk mencegah masyarakat daripada melakukan apa-apa jenis jenayah. Jadi, pelaku jenayah itu dia haruslah dihukum supaya masyarakat ni dapat dilindungi. Menurut Al-Mawardi, hudud ini merupakan pencegahan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar dapat menghalang manusia daripada melakukan jenayah. Ianya kerana manusia takutkan kepedihan hukuman dan tidak mahu mendapat malu. Dengan itu, segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala dapat dihindari dan segala suruhannya dapat dipatuhi. Segala perbuatan jenayah haruslah dibalas sentimpal agar dapat memberi kesedaran ataupun keinsafan kepada diri seseorang supaya tidak lagi mengulangi perbuatan jenayah tersebut. Seterusnya, yang keempat, hukuman serta pembalasan duniawi dan juga ukhrawi. Dalam syariat Islam, konsep kesesaan dan hukuman ini dilaksanakan berbeza dengan sistem perundangan yang lain. Ianya kerana konsep hukuman menurut Islam, dia berasaskan nilai-nilai agama kerana pembalasan yang dikenakan bukan sahaja di dunia, malah juga di akhirat. Menurut Islam, setiap amalan individu di dunia tidak akan terlepas daripada perhitungan di akhirat. Al-Quran banyak menggariskan dalil-dalil yang menerangkan tentang kedudukan pembalasan di dunia dan juga di akhirat. Contoh hukuman pembalasan di dunia adalah seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala mengenai hukuman ke atas pelaku jenayah curi. Seperti berikut, maksudnya, dan lelaki yang mencuri dan wanita yang mencuri, maka potonglah pergelangan tangan kanan mereka sebagai pembalasan terhadap apa yang mereka telah kerjakan dan sebagaimana seksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Ma'idah ayat 38. Yang kelima pula adalah untuk mendidik masyarakat. Pelaksanaan hukuman berat ke atas penjenayah hudud perlu dilaksanakan di hadapan sekumpulan manusia. Ianya agar dapat dijadikan sebagai contoh amalan tegas sesebuah negara. Hukuman jenayah juga dapat mendidik dan juga mencegah manusia daripada mendekati kesalahan-kesalahan tersebut. Dan seterusnya, yang terakhir, yang keenam, melaksanakan balasan yang setimpal. Secara umumnya, ianya memberi pengertian bahawa penjenayah ni dia perlulah dikenakan pembalasan setimpal dengan apa yang telah dilakukannya. Ini sesuai sekali dengan konsep keadilan yang memerlukan seseorang itu mendapat pembalasan yang sesuai dengan apa yang dilakukan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syura ayat 40, maksudnya, dan jika kamu hendak membalas, maka balasan sesuatu kejahatan itu kejahatan yang serupa. Teruskan lagi dengan isu semasa, yang mana sejauh manakah hukum-hukum jenayah Islam ni dilaksanakan di Malaysia. Okey, ramai cerdik pandai yang bijaksana pada masa kini dia mempersoalkan relevan ataupun tidak hukuman Islam ni dilaksanakan pada masa kini. Dan ada juga golongan-golongan yang boleh bercakap tentang hukum tetapi mereka buta terhadap Al-Quran, yang mana dalam Al-Quran telah mengatakan banyak hukuman-hukuman yang sesuai untuk dilaksanakan, seperti ta'zir, qisas dan sebagainya. Yang ini telah dikatakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Haji Awang. Okey, semestinya memang wujud undang-undang. Daripada zaman dulu lagi undang-undang ni telah wujud. Tetapi undang-undang ni tidak memadai sekiranya undang-undang ni tidak berlandaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi menurut
Ustaz Dr. Ahmad Jailani Abdul Ghani telah mengatakan telah mengatakan bahawa canggih mana pun undang-undang kita yang ada pada masa kini, tetapi kalau undang-undang tu tak dapat berfungsi untuk mensucikan dosa kita, ia tidak mampu untuk bukanlah tidak kuat, tapi ia tidak mampulah untuk membersihkan dosa-dosa kita, sebab hukuman-hukuman seperti hudud dan sebagainya dilaksanakan adalah bertujuan untuk membersihkan dosa-dosa kita. Jadi dalam sebuah hadis daripada Ubadah bin Sobit radhiyallahu anhu yang telah menceritakan kepada kita semua adalah salah satu fungsi undang-undang hudud ialah sebagai penghapus dosa dan sebagai pencuci kepada jiwa orang yang melakukan dosa berkenaan. Dalam Islam ni, dia tetap teguh dengan prinsip keadilan tanpa kompromi. Kiranya hukuman-hukuman yang telah wujud di dalam hukum hakam syariah, dia mempunyai prinsip-prinsip keadilan. Kiranya mereka hukum-hukum Islam ni tiada kompromi dan tiada unsur-unsur yang tidak adil, dan dia adil untuk semua golongan masyarakat. Jadi prinsip jenayah Islam ni amat penting untuk menjaga maqasid syariah dari sudut agama, jiwa, keturunan, akal dan juga harta. Dan isu-isu semasa yang berkaitan dengan undang-undang jenayah syariah di Malaysia ni antaranya ketidakseragaman dan konflik undang-undang, yang mana wujudnya undang-undang syariah dan juga undang-undang sivil dia menyebabkan ketidakseragaman dan ia berlaku konflik dalam undang-undang. Kiranya untuk disimpulkan kat sini berkenaan macam undang-undang sivil dia ada akta-akta yang dan prosedur tersendiri, dan undang-undang syariah pun ada prosedur sendiri. Kat sini sekiranya berlakunya satu jenayah yang melibatkan kedua-dua undang-undang ini, ia akan mengakibatkan konflik dan sukar untuk mewujudkan satu keputusan yang adil dan seksama. Dan seterusnya adalah kesalahan murtad. Kesalahan murtad ni dia merupakan satu gejala kerosakan akidah yang semakin menular di negara kita ni. Lebih-lebih lagi ia memabitkan pertukaran agama dan juga murtad. Pada dasarnya murtad ni boleh dirumuskan bahawa tidak terdapat undang-undang yang jelas mengenai murtad termasuk hukumannya. Sebagai contoh, kalau terdapat individu ni murtad keluar daripada agama Islam, kita pun sendiri lihat bahawa tiada hukuman yang khusus yang perlu dilaksanakan bagi golongan yang murtad ni. Yang ketiga adalah ajaran sesat. Ajaran sesat ni berkenaan macam baru-baru ni masyarakat telah disajikan dengan berita mengenai dakwaan ajaran salah yang dibuat oleh Jabatan Agama Islam Selangor terhadap Rufaqat Corporation yang dikatakan mempunyai kesinambungan dengan ajaran yang pernah diharamkan oleh kerajaan Malaysia, iaitu Al-Aqram. Selain daripada itu, terdapat juga ajaran salah atau doktrin palsu lain seperti black metal, tarikat Naqsyabandiyah, ajaran Ayah Pin dan sebagainya. Pada hakikat, mereka yang terlibat dengan ajaran salah ni, dia boleh didakwa di bawah pelbagai peruntukan dan enakmen jenayah syariah seperti Seksyen 4 dalam kurungan 1 dan sebagainya. Enakmen jenayah syariah di Negeri Selangor 1995. Namun begitu, jika ditelitikan, terdapat banyak kelemahan dari aspek undang-undang di mana hukuman yang diperuntukkan bagi kesalahan-kesalahan ini adalah terlalu ringan berbanding dengan kemudaratan terhadap orang lain.
Oleh itu, bagi membendung fenomena ajaran sesat ni, seharusnya tindakan segera dan pendakwaan digandakan. Kira hukuman perlu digandakan daripada hukuman asal. Jadi ajaran sesat ni telah menjadi isu semasa lah dalam undang-undang jenayah syariah ni. Okey, dan akhir sekali adalah kesalahan khalwat dan mendominasikan statistik jenayah syariah. Yang mana jika ditinjau, didapati kesalahan-kesalahan yang sering dibicarakan di mahkamah syariah adalah berkaitan dengan khalwat. Yang mana ini telah membuktikan melalui kes-kes yang dilaporkan sama ada di dalam media masa maupun jurnal akademik dan sebagainya. Jumlah trend kesalahan jenayah syariah ni, dia seumpama ini menunjukkan bahawa bidang kuasa jenayah mahkamah syariah ni dia melibatkan perkara-perkara kecil dan hukuman yang amat terhad, dan jarang dilaporkan kes-kes yang melibatkan kesalahan-kesalahan lain seperti dengan seperti yang berhubung dengan akidah, akhlak dan hukum-hukum yang berkenaan dengan Islam. Jika ada pun, ianya tidak sebanyak dengan kes halwat ini. Jadi kes halwat ni pun hukuman yang dilaksanakan adalah ringan, dan kadang-kala tu hukuman yang dilaksanakan tu hanya sedikit, dan ia tidak tidak memberasakan kepada pelaku untuk insaf dan sebagainya. Jadi statistik sekarang menunjukkan bahawa trend kes jenayah syariah adalah semakin meningkat dari semasa ke semasa, dan Malaysia seharusnya mencontohi negara-negara Islam yang lain seperti Brunei, Aceh dan sebagainya yang telah menerapkan hukuman jenayah syar'i ini di dalam kehidupan masyarakat. Jadi kiranya Malaysia perlu membuat perbaharuan terhadap hukuman-hukuman jenayah. Memang dari dalam Malaysia ni memang melaksanakan hukum jenayah syar'i, tetapi perlu dipertingkatkan lagi kerana di kebanyakan Malaysia adalah negara Malaysia ni yang merupakan salah satu negara Islam juga. Itu saja daripada kami semua. Sekian, terima kasih.